Bismillahirrahmanirrahim. Mempertahankan Madinah. Antara strategi atau langkah penting Sayyidina Abu Bakar ambil bila kabilah Arab murtad keluar dari agama Islam, mengangkat senjata dalam mempertahankan Madinah. Sebahagian daripada golongan yang murtad datang untuk menyerang Madinah yang menjadi pusat negara Islam. Mereka mengambil kesempatan sebelum wilayah sekitar semenanjung Arab yang masih teguh dengan Islam dan tidak murtad kembali kuat. Hal ini demikian kerana mereka melihat itu satu-satunya peluang untuk menghapuskan Islam. Bila Nabi wafat, berlaku murtad, tinggal Madinah dan kabilah-kabilah yang tertentu tak murtad. Puak-puak murtad ni nak hapuskan Islam. Caranya kena serang kerajaan pusat, iaitulah Madinah. Kena serang Madinah habis-habisan. Kalau pusat kerajaan Islam jatuh, orang lain lebih mudah lagi. Ini langkah dia. Sebahagian daripada golongan murtad yang lain menghantar rombongan untuk menemui khalifah supaya dihapuskan sahaja hukum wajib zakat. Namun begitu Abu Bakar radhiyallahu an tegas mempertahankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama mereka datang menipu, meninjau dan mengintip kekuatan Islam di Madinah. Ada antara mereka datang nak tipu. Jumpa Khalifah Abu Bakar, kami ni Islam lagi tapi tak mahu keluar zakat. Tak mahu keluar zakat. Zakat ni wajib bagi orang Islam. Orang yang berada, yang kaya, kena keluarkan sebahagian harta dengan qadar yang ditetapkan oleh hukum syarak. Ini wajib kerana nak membela masyarakat. Puak-puak ni datang kata kami Islam lagi tapi zakat tak wajib. Bakar tak berdali, tak ikut. Setelah pulang mereka berfikir, dalam masa sama mereka mari ke Madinah kena mengintip, nak tengok sejauh mana kekuatan orang Islam. Setelah pulang mereka berfikir itulah masa yang tepat untuk menyerang Madinah yang dianggap dalam keadaan yang lemah. Bila dia balik, buat persiapan, kumpul puak-puak dia, bala tentera dia untuk serang Madinah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan arahannya, innal arda kafirah wa qad ra'a wafluhum minkum qillah wa innakum la tadruna laylan tu'tawna am naharan wa arnahum minkum ala barid. Sesungguhnya kebanyakan negeri itu berada dalam keadaan kufur, kata Abu Bakar. Rombongan mereka yang datang ke sini melihat kamu sekalian dalam keadaan yang lemah, kerana mereka tu puan, jumlah kalian yang sedikit. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui apakah pada waktu malam atau waktu siang hari mereka akan datang menyerang. Negeri mereka sangatlah hampir dengan negeri kita, hanya sejauh satu barid, yakni jarak yang dekat saja. Kabilah-kabilah murtad ni dekat dengan Madinah. Dia mari nak intip kita. Tak tahu dia nak serang siang ke malam, kita tak tahu. Maka kena jaga-jaga, kata Abu Bakar. Wa qad kana al-qawmu yu'ammiluna an naqbala minhum wa nuwadi'ahum wa qad abayna 'alaihim fasta'iddu wa a'iddu, kata Abu Bakar. Mereka menyangka bahawa kita akan menerima kehendak mereka dan memilih untuk berdamai dengan mereka, dan kita telah menolak semua permintaan dan menolak perjanjian yang mereka tawarkan. Oleh itu hendaklah kalian bersiap sedia dan siapkanlah semuanya untuk menghadapi mereka, kata Abu Bakar. Kita tahu mereka ini dekat dengan Madinah, berapa batu saja, barid, iaitu kilometer yang dekat, boleh mari bila-bila masa.
Kerana itu orang Madinah kena bersiap, kata Abu Bakar, siap dengan senjata untuk menentang mereka. Seterusnya Abu Bakar mengatur langkah berikut. Yang pertama, mengarahkan penduduk Madinah bermalam di masjid dalam keadaan bersiap siaga. Sebahagian dia suruh tidur di masjid, berjaga dalam masjid. Sebahagian berkubur dalam masjid. Yang kedua, mengarahkan kawalan di setiap penjuru kota Madinah dan lorong-lorongnya yang strategik sepanjang masa. Ada pasukan untuk jaga lorong Madinah, kepala lorong dikawal dengan rapi, ada pasukan dia. Ketiga, melantik ketua pasukan yang terdiri daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, ketua pasukan dia. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an, pasukan dia. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu, pasukan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan, ketua pasukan. Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Mas'ud. Ini pemimpin-pemimpin sahabat yang masing-masing jadi penglima pasukan masing-masing. Sahabat-sahabat ni bukan untuk imam masjid je, penglima perang. Menjadi penglima pasukan masing-masing untuk kawal lorong-lorong Madinah. Yang keempat, menghantar perutusan jihad kepada kabilah-kabilah yang istiqamah beriman seperti Ghifar, Muzainah, Asja', Juhainah, Ka'ab dan lain-lain. Dihantar utusan berjumpa kabilah-kabilah yang tak murtad. Kampung-kampung tak belah ni atas utusan supaya bersiap sedia. Arahan ini diterima sehingga Madinah dipenuhi oleh mereka yang datang dengan persediaan perang seperti membawa senjata dan binatang kenderaan seperti kuda dan unta dengan jumlah yang banyak. Kampung-kampung ni atau pasukan pembantu untuk bantu Madinah, atau kenderaan atau kuda atau unta untuk muat tentera yang mengejar atau yang menyerang musuh. Yang kelima, ada pun wilayah yang jauh pula dihantar utusan seperti Yaman, diperintah supaya bersedia dan menyerang mereka yang murtad. Yaman jauh, Yaman, Mekah, Taif, ini wilayah jauh. Bahrain ini disuruh bersiap, masing-masing bersiap tempat masing-masing. Yang keenam, ada pun kumpulan yang lemah berada dalam kalangan mereka yang murtad. Mereka diarahkan agar bersembunyi, menyelamatkan diri untuk sementara waktu. Ada tempat tu orang kampung banyak murtad. Hak tak murtad ni tak kuat, suruh diam, sembunyikan diri masing-masing sehingga siapa bantuan. Yang ketujuh, Abu Bakar sendiri turun ke medan, berada di barisan hadapan menentang musuh yang menghampiri Madinah. Bakar sendiri turun memimpin bala tentera untuk menentang mereka yang murtad ni. Khalifah turun sendiri. Ini kita akan baca kemudian. Rombongan daripada kumpulan murtad datang ke Madinah bagi menemui Khalifah untuk mendesak. Namun akhirnya ia ditolak. 3 hari kemudian beberapa kabilah yang murtad telah bertindak menghantar pasukan untuk menyusup ke Madinah pada waktu malam sunyi. Siang dia mari nak berdama, tipu. Malam atau tentera untuk serang Madinah. Tujuan penyusupan mereka adalah untuk melakukan gerakan sabotaj yang akan membantu serangan susulan bagi menjatuhkan negara Madinah dan menghapuskan Islam. Namun kedatangan mereka dapat dikesan oleh pengawal dan pasukan peninjau yang ditugaskan untuk mempertahankan kota Madinah. Tipu masalah mereka diketahui. Orang Islam dah pengintik juga. Belum siapa, gomoh dulu, serang dulu. Selepas Abu Bakar radhiyallahu menerima maklumat tentang situasi itu, maka Khalifah mengarahkan supaya setiap pasukan bertugas berada di tempat masing-masing. Setiap kali Abu Bakar radhiyallahu keluar memimpin satu pasukan yang dikerahkan untuk berkumpul di masjid.
Mereka keluar bagi menjejaki pergerakan musuh sehingga tapak kegiatan mereka. Diketahui dapat mana musuh bergerak, sebab mana dia berhimpun. Kegiatan mereka diketahui. Strategi tersebut adalah untuk mengelirukan musuh supaya mereka menyangka bahawa Madinah tidak mempunyai kawalan yang ketat. Kesannya musuh menghantar perutusan kepada pemimpin mereka agar menghantar pasukan tambahan bagi menyerang Madinah secara terbuka. Maka ambil pasukan Madinah buat keluar, tinggal Madinah, sebahagiannya ada di Madinah. Bila keluar ni untuk mengelirukan musuh, musuh anggap orang Madinah keluar, maka dia mari serang Madinah. Sebab dia mari dekat, mudah nak lawan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu kemudiannya menyediakan bala tentera yang besar di bawah kepimpinannya bagi menyerang musuh. Beliau menugaskan pasukan sayap kanan yang diketuai oleh An-Nu'man bin Muqarrin, manakala sayap kiri pula diketuai oleh Abdullah bin Muqarrin, dan pasukan belakang pula diketuai oleh Suwaid bin Muqarrin. Ini tiga beradik jadi penglima. Ada pasukan sayap kanan, sayap kiri, pasukan depan, pasukan belakang, yang akan bantu di belakang. Ini bijak, susunan tentera yang sangat bijak, bukan celaru begitu. Ada cara peraturan perang, di mana cara perang ni dikaji oleh orang-orang barat. Ilmu ketenteraan hari ni kaji orang Islam buat ni, banyak benda-bendanya. Pasukan tersebut diarahkan bergerak pada waktu malam tanpa disedari oleh musuh, kerana dibimbangi diketahui oleh golongan munafik yang mengintip. Mereka tiba pada waktu fajar dengan cara yang mengejutkan musuh. Serangan berjaya dilancarkan dan membunuh penglima tentera musuh yang bernama Hibal, saudara Tulaihah Al-Asadi, iaitu salah seorang nabi palsu yang punya ancaman besar. Langkah Abu Bakar keluar dari Madinah waktu malam, awak tidur tak sedar, supaya orang munafik yang pengintip jadi spy tak tahu tentera Islam keluar. Ini kerahsiaan. Kerahsiaan dalam tentera sangat penting. Musuh tak tahu kita bergerak. Dia keluar waktu tengah malam, orang tidur, pokok munafik ni tidur awal, tak tahan jaga. Bakal keluar malam, dan waktu subuh serang mengejut. Serang mengejut terhadap musuh yang berhimpun, yang diketahui. Tak ada maya subuh ya, maya subuh juga. Ada hukum semayang masa perang. Masa perang boleh berlari. Kalau berlaku pertempuran boleh semayang, boleh berlari, boleh tetok, boleh apa. Tak jadi batal semayang. Ini semayang perang. Ada hukum-hukum semayang dalam kitab fiqh. Hanya kita kena sedar. Selepas itu Abu Bakar radhiyallahu an mengarahkan agar tentera musuh dikejar sehingga sampai di suatu daerah yang bernama Dhul Qassah. Musuh dibelasah teruk dengan serangan yang disertai oleh orang Islam terdiri daripada kabilah Zubian dan Abbas, kabilah yang tidak murtad dan kekal berada dalam kalangan kabilah mereka. Di sana ada kabilah-kabilah yang tak murtad, bantu menyerang sama. Kemenangan pertama yang dicapai itu berjaya membakar semangat dan mengangkat keteguhan Abu Bakar radhiyallahu an serta kemampuannya dalam menghadapi cabaran. Beliau menugaskan bala tentera Islam bertapak di situ dengan diketuai oleh An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu an. Setelah pasukan murtad yang pertama berjaya dikalahkan, lalu Abu Bakar suruh pasukan ini berkemah di situ. Tempat yang sudah menang itu, kemah itu. Sebagian sahabat melarang khalifah daripada meneruskan perjalanan memburu golongan murtad dengan tujuan agar beliau pulang ke Madinah bagi menjalankan tugas memimpin. Namun Khalifah Abu Bakar tetap mahu meneruskan operasi memburu kumpulan murtad dalam kabilah lain yang melihat kota Madinah. Abu Bakar nak kerja juga, siapa jauh daripada Madinah nak tinggal. Sedangkan dia khalifah, dia ketua negara, tak ada ketua di Madinah. Lalu sahabat-sahabat nasihat dia, khalifah tak pergilah, bagi kami pergi. Khalifah balik. Abu Bakar nak pergi juga.
Nak pergi juga Abu Bakar. Kerana semangat dia. Dia ketua negara. Akhirnya Khalifah Abu Bakar dia pulang ke Madinah bagi menjalankan tugasnya. Sebelum berundur pulang, beliau memberikan satu ucapan yang sangat keras bagi menggerunkan musuh. Beliau menegaskan bahawa setiap orang daripada kalangan tentera Islam yang gugur syahid dalam pertempuran akan dibalas dengan jumlah musuh terbunuh setempal dengan mereka. Abu Bakar membaca ucapan, setiap tentera Islam yang mati syahid akan dibalas, musuh dibunuh. Mesti dibalas. Ucapan yang keras. Belum dia balik ke Madinah. Menghapuskan golongan murtad secara menyeluruh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menghapuskan golongan murtad secara menyeluruh. Setelah menghadapi kumpulan murtad yang datang menyerang Madinah, mengempu Madinah, dapat dikalahkan, lalu Abu Bakar mengatur strategi menyerang kumpulan murtad di semenanjung tanah Arab. Kesan daripada kemenangan itu telah membangkitkan keberanian dan semangat berkabar-kabar umat Islam. Jelas Allah SWT memberikan pertolongan kepada agamanya, menjadikan iman umat Islam bertambah kuat dan bersedia untuk berkorban dengan apa sahaja bagi menegakkan Islam dan mempertahankannya. Jelas, walaupun Nabi wafat, Islam tak mati. Ada kumpulan orang Islam yang meneruskan perjuangan. Zaman Nabi, Nabi memimpin. Tak ada Nabi para sahabat. Tak ada sahabat tabi'in. Tak ada tabi'in ulama-ulama. Akan ada sehingga akhir zaman. Firman Allah Ta'ala, surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala berjanji, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agama, daripada Islam ini, kamu jangan ingat Islam ini mati, Islam tak mati. Allah Ta'ala akan munculkan, akan lahirkan satu kaum, satu kumpulan di kalangan orang Islam yang sifat-sifat mereka, Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Mereka menjunjung perintah Allah dengan penuh kasih sayang. Seluruh ajaran Islam. Mereka merendah diri terhadap orang-orang yang beriman. Dengan sama-sama Islam, walaupun mereka balah, mereka merendah diri. Menunjukkan kekuatan terhadap orang-orang kafir. Dengan orang kafir tak tunduk sekali-kali. Mereka berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah, yang sanggup mengorbankan harta jiwa raga mereka untuk mempertahankan Islam. Meninggikan agama Allah. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Itu semua kurnia Allah Ta'ala beri pada siapa yang dikehendaki, yang dipilih kalangan hamba-Nya. Allah Ta'ala maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala pilih kalangan orang Islam, kumpulan yang sanggup berjuang menegakkan Islam. Ini akan ada. Sesungguhnya wali kamu Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Mereka itu rokok pada Allah Ta'ala. Barang siapa yang berwalikan Allah dan Rasulnya, itulah dia kumpulan Islam.
kumpulan Islam tidak boleh dikalahkan. Mesti mendapat kemenangan. Ayat ini menyatakan Islam tidak mati sehingga hari kiamat. Bila Allah Ta'ala nak kiamatkan, Allah Ta'ala matikan ulama-ulama, tak ada orang yang Quran lagi, tak ada orang beribadat, berlakulah kiamat. Selagi ada orang buat ibadat, kiamat tak berlaku lagi. Ini akan ada kumpulan Islam. Di mana kumpulan Islam wujud. Sanggup berkorban apa sahaja. Ramai dalam kalangan umat Islam yang menyertai tentera bagi menentang fitnah murtad, terdiri daripada para ulama sahabat dan mereka yang menghafaz Al-Quran. Mereka menjadi contoh kepada orang lain dalam berjihad. Perolehan zakat daripada pelbagai sumber turut meningkat berkali ganda yang menguatkan lagi kerajaan dan persediaan pertahanan negara Islam. Apa yang mengagumkan ialah terlibat dalam perang melawan orang murtad ini ulama-ulama sahabat. Ulama-ulama sahabat termasuk mereka yang hafal Quran. Yang hafal Quran. Mereka ni bukan saja duduk mengajar di masjid, rokok je. Duduk mengajar, tidak. Bila berlaku murtad, mereka bangkit berperang, mengangkat senjata sama. Berperang, memimpin orang ramai untuk berjihad. Melawan orang murtad. Melawan musuh-musuh Islam. Bukan tunjuk nguku je wangok sangat. Kalau dah alim kat rokok, hadap. Ini tak. Ulama-ulama sahabat bangkit berjuang. Dan mereka yang hafal Quran bangkit berjuang. Sehingga ramai yang mati syahid. Ramai yang mati syahid. Bila ramai mati syahid, Abu Bakar bimbang. Takut Quran hilang. Takut ilmu hilang. Masa tu tak ditulis lagi Quran ni. Keadaan menjadi lebih kuat apabila tentera pimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu an pulang membawa kemenangan. Ketika dalam perjalanan pulang mereka telah berjaya menguasai kabilah Arab yang berada di bawah pengaruh kerajaan Rom, Byzantine. Semangat lebih berkebut lagi bila tentera Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, yang dihantar memerangi Rom, kerajaan kuasa besar dunia, Byzantine. Oleh kerana ayah dia, termasuklah Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, syahid dalam peperangan Mu'tah yang terkenal melawan tentera Rom, kuasa besar dunia. Lalu Nabi membentuk tentera dan suruh Usamah bin Zaid jadi ketua. Usamah yang usia terlalu muda, dalam 20 tahun, tak apa 20 tahun, setengah ulama kata. Jadi pemimpin, tentera, jadi panglima, menyebabkan orang tak puas hati. Kerana latih orang muda sangat. Nabi tak berdali. Dulu mutak tu dengan ayah dia, tak juga dia pula. Kemudian Usamah nak keluar, Nabi wafat. Bila Nabi wafat, tiba-tiba Abu Bakar suruh tentera Usamah terus pergi. Dalam keadaan kabilah Arab murtad. Sahabat-sahabat merasa bimbang. Rasa takut. Madinah dalam keadaan bahaya. Tiba-tiba suruh Usamah tentera ni pergi perang Rom. Perang Rom, lawan kuasa besar dunia. Patut jaga Madinah lah. Tapi Abu Bakar mempunyai pandangan yang jauh. Sehingga sahabat-sahabat bermesyuarat. Bermesyuarat, minta rayu Abu Bakar jangan lepas tentera Usamah ni pertahan Madinah. Orang lain tak berani dengan Abu Bakar, suruh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi menghadap Sayyidina Abu Bakar, khalifah. Dah salah. Suruh Usamah pergi Madinah dalam keadaan bahaya. Abu Bakar terus pegang janggut Sayyidina Umar, pegang kepala dan menengkeng. Ajabarun fil jahiliyah, jabanun fil Islam. Muni samsing masa jahiliyah, masa Islam penakut, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kanjar, terduduk. Lalu tentera Usamah terus pergi berperang dan berjaya balik. Ini sebagai satu perang saraf, perang politik, di mana bila tentera Usamah dilepaskan melawan kuasa besar, kabilah-kabilah Arab menganggap Islam masih kuat. Dalam keadaan begini pun nak lawan kuasa besar, ni tak boleh main ni. Ini bila tentera Usamah balik, sahabat-sahabat lagi bersemangat melihat kejayaan dan semangat untuk lawan murtad lebih berkebut lagi.
Kejayaan itu memberikan kesan yang hebat kepada kabilah Arab yang ditemui oleh mereka sepanjang perjalanan pulang, sekaligus menunjukkan bahawa kerajaan Islam yang berpusat di Madinah masih dalam keadaan yang sangat kuat. Bila Tuan Usamah balik dan berjaya mengalahkan musuh di tengah jalan, menyebabkan kabilah yang murtad ni rasa gerun. Sedar Islam ni masih kuat. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memerintah Usamah radhiyallahu an dan bala tenteranya supaya berehat. Tentu Usamah dia suruh berehat kerana berjalan jauh. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menyerahkan amanah kepada Usamah untuk memimpin kota Madinah ketika Khalifah keluar memburu kumpulan murtad. Masa Abu Bakar keluar menyerangi murtad yang nak serang Madinah, Usamah ditugaskan untuk mengawal Madinah sambil berehat. Sewaktu Khalifah ingin bergerak lebih jauh untuk memburu dan memerangi kumpulan murtad, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berdiri hadapannya, saya berkata, bila Abu Bakar nak pergi lagi keluar Madinah, nak bergerak jauh lagi, Sayyidina Ali pitah depan, halang Abu Bakar. Dan dia berkata, ila aina ya khalifata Rasulillah, aqulu laka ma qala Rasulullah yaum Uhud. Hendak ke mana wahai khalifah? Aku ingin mengucapkan kepadamu apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepadamu pada hari peperangan Uhud. Aku nak peringat pada khalifah apa yang pernah Nabi sebut di hadapan Khalifah Abu Bakar masa perang Uhud. Sim saifak wala tafja'na binafsik. Sarungkan semula pedangmu, jangan kamu menyusahkan kami dengan dirimu. Balik ke Madinah, sarungkan pedang, biar orang lain perang. Mu khalifah, mu ketua negara. Pada hari perang Uhud, pernah Nabi suruhmu sarungkan pedang, jangan hunus. Nabi halang Sayyidina Abu Bakar. Ungkapan di atas ialah ucapan Rasulullah ketika Abu Bakar bersedia untuk membunuh anaknya yang Abdurrahman yang masih kafir ketika perang Uhud. Setelah itu anaknya memeluk Islam dan menjadi pejuang Islam yang berani. Kepahlawanan Abdurrahman radhiyallahu anhu dapat disaksikan dalam banyak medan peperangan. Ceritanya masa perang Uhud, anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar kafir lagi. Dia cabut pedang nak pergi tetok anak dia, Abdurrahman bin Abdurrahman. Anak dia Abdurrahman yang kafir, belah orang kafir. Nabi kata, "Shim saifak la tafja'na bi nafsik." Sarungkan semula pedangmu, jangan kamu menyusahkan kami dengan dirimu. Nabi kata Abu Bakar. Jadi aku nak kata macam Nabi kata padamu pada hari perang Uhud. Nyata nasihat Nabi ini betul. Akhirnya Abdurrahman masuk Islam, jadi pahlawan Islam yang berperang di zaman Khulafa' Rashidin. Pahlawan yang terkenal setelah masuk Islam. Ali radhiyallahu meneruskan katanya, "Wallahi la in usibna bika la yakunu lil Islam nizaman abada." Demi Allah, sekiranya kami ditimpa dengan kekalahan, gugur syahidmu wahai Khalifah, maka buat selamanya tinggallah Islam dalam keadaan kelang kabut tanpa aturan. Mu ni pemimpin, balik ke Madinah, pimpin rakyat, biar kami pergi berperang. Kalau berlakulah mu mati, kata Sayyidina Ali Abu Bakar, mu mati, saya tak tahu apa nak jadi pada Islam. Tak ada orang nak memimpin macammu. Lalu Abu Bakar pulang ke Madinah semula untuk bermesyuarat. Khalifah menyusun semula gerakan penentangan terhadap golongan murtad agar lebih tersusun dan berkesan sehingga mereka dapat dihapuskan. Maka berundur balik ke Madinah, tak jadi nak ranggok pergi perang, bermesyuarat. Kepulangan Khalifah bukan kerana takut, tetapi untuk bertindak lebih baik kepada Islam
dan umatnya yang berada dalam keadaan yang paling bahaya. Perjuangan yang panjang memerlukan kepimpinan yang bijak dan matang. Akhirnya 11 pasukan tentera dibentuk untuk dihantarkan ke seluruh wilayah yang menghadapi gerakan murtad. Balik Madinah, disusun bala tentera dengan teratur. Cara susah mati. Dibuat 11 pasukan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu 11 orang penglima bagi mengetuai misi ketenteraan seperti berikut. Yang pertama, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ditugaskan untuk memerangi Bani Asad, Tamim, yang seterusnya menyerang Yamamah. Khalid bin Walid yang terkenal pedang Allah. Nabi bergelaran dia pedang Allah. Seorang panglima perang yang bijak kalangan sahabat, tugaskan untuk memerangi Bani Asad, Tamim, dan menyerang Yamamah. Pengikut Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi Nabi, yang paling besar jumlahnya dan paling ganas. Ini pasukan pertama, Khalid bin Walid yang memimpin. Yang kedua, Ikrimah bin Abi Jahal pula memerangi Bani Hanifah yang diperintah oleh Musailamah, si pembohong, seterusnya meneruskan serangan bagi membabahkan Uman, Mahrah, Hadramaut, dan akhirnya ke Yaman bagi membantu para sahabat yang berada di sana. Pasukan kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Abu Jahal kepala kafir, anak dia masuk Islam. Ikrimah ni termasuk dalam lebih kurang 20 orang. Bila Nabi buka Mekah, Nabi mengatakan ada 20 orang ni, kalau jumpa mesti dibunuh, walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Tetapi banyak yang datang minta ampun, Nabi ampunkan. Ikrimah ni termasuk yang diampunkan. Datang menghadap Nabi, masuk Islam, diampunkan. Ditugas penglima yang kedua untuk menentang Musailamah Al-Kadzab yang ganas. Yang ketiga, Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu membantu tentera Ikrimah yang menyerang Yamamah, kemudian bersama ke Hadramaut. Ini pasukan ketiga. Ketuanya Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Yang keempat, Turaifah bin Hijiz. Turaifah bin Hajiz ditugaskan untuk memerangi Bani Sulaim yang merupakan sebahagian kabilah Hawazin. Yang kelima, Ammar bin Al-As ditugaskan untuk memerangi Khuda'ah. Yang keenam, Khalid bin Sa'id bin Al-As pula ditugaskan untuk memerangi di perbatasan Syam. Yang ketujuh, Al-Ala bin Al-Hadrami pula ditugaskan untuk menyerang Bahrain. Yang ke-8, Huzaifah bin Mihsan Al-Ghalfani ditugaskan untuk memerangi kumpulan murtad di Oman. Yang ke-9, Arfajah bin Harsamah Al-Bariqi ditugaskan untuk memerangi kumpulan murtad di Mahrah. Yang ke-10, Al-Muhajir bin Abi Umayyah ditugaskan untuk membantu untuk menyerang Sana'a, Yaman, kemudian membantu serangan ke atas Hadramaut. Yang ke-11, Suwaid bin Muqarrin pula ditugaskan untuk memerangi kumpulan murtad di Tihamah, pegunungan Yaman. Ini sebelah pasukan. Sebelah orang penglima ditugaskan memimpin tentera menyerangi mereka yang murtad. Semua anggota tentera dikumpulkan di perkampungan Dzul Qassah yang dijadikan markah besar operasi ketenteraan. Kemudian diserahkan bendera masing-masing kepada dan masing-masing digerakkan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Ada juga sebahagian mereka yang lain diberikan tugasan sebagai penghubung bagi mendapatkan maklumat secepat mungkin daripada semua pasukan. Maklumat itu kemudian disalurkan kepada markah besar, dan Khalifah Abu Bakar berada di Madinah
bersama anggota kabinet kepimpinannya. Di sana pasukan khusus yang ditugaskan untuk memberi maklumat. Mendapat maklumat, berita tentang tentera yang berperang. Sama ada menang, kalah, memerlukan bantuan, sebagainya, memerlukan bekalan. Zaman tu zaman tak ada telefon, tak ada wireless, tak ada apa. Mestilah digunakan pasukan khusus. Ketua tugas tersebut terdiri daripada yang pertama, Abu Khaisamah An-Najjari Al-Ansari. Yang kedua, Salamah bin Salamah. Yang ketiga, Abu Barzah Al-Aslami. Yang keempat, Salamah bin Waqqas. Salamah bin Waqqas radhiyallahu anhum. Ini penglima. Penglima tertinggi bagi keseluruhan pasukan tentera disebutkan oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang diberikan gelaran pedang Allah dan Rasulnya daripada Rasulullah SAW. Penyusunan strategi ketenteraan ini menggambarkan kemahiran Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dari segi geografi peperangan, taktikal dan teknikal yang tersusun rapi. Semua sebelah pasukan itu penglima tertingginya ialah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi penglima tertinggi pada semua sebelah pasukan tentera tadi. Khalid Walid yang ketua. Khalid ini ialah Nabi pernah gelar dia Saifullahi wa Saifur Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya. Yang terkenal dengan handal menyusun saja peperangan. Beliau meletakkan para penglima yang berpengalaman di kawasan yang menjadi sasaran, di samping memposisikan petugas sandaran yang melicinkan perjalanan operasi ketenteraan yang sangat besar ketika itu. Tindakan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sangat hebat, seperti yang diakui oleh ramai pengkaji ilmu ketenteraan barat yang mengkaji sejarah Islam dalam bidang ketenteraan. Di mana apa yang Abu Bakar buat ni menjadi kajian orang barat. Kajian ilmu ketenteraan dikaji oleh kolej-kolej tentera, universiti tentera di seluruh dunia menjadi kajian. Tapi orang Islam tak tahu. Orang Islam ambil orang putih ambil orang Islam. Ini kita kena sedar. Sewaktu gerakan murtad yang masih berselerok dan berpecah-pecah, maka dilancarkan serangan kilat bagi mencatas pergerakan mereka. Sekaligus tidak memberikan kesempatan untuk mereka berpadu tenaga menentang Islam. Serangan dilancarkan secara kilat, secara mengejut. Diserang waktu subuh, waktu malam, waktu orang tak sangka, orang bekerja. Serang secara mengejut. Menyebabkan mereka boleh mengejutkan musuh, mengalah dengan mudah. Selain itu, kuasa besar Parsi dan Rom juga tidak diberikan peluang untuk campur tangan dengan menggunakan golongan murtad bagi menjatuhkan negara Islam dan memadamkan cahayanya yang mula menyerlah. Islam ketika itu bukan sahaja tersebar di semenanjung Arab, bahkan keluar perbatasannya seperti Habasyah. Dalam masa yang sama, gerakan ini menggagalkan usaha kuasa besar dunia Parsi dan Rom yang ada pada masa itu untuk menentang Islam. Dan Islam sudah tersebar luar daripada Arab, iaitu di Habasyah. Habasyah dah masuk Islam. Hal ini bermakna Islam telah mendarat ke benua Afrika di seberang Laut Merah, di samping gerakan perdagangan di wilayah Rom dan Parsi, serta surat-surat yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW kepada raja-raja. Sebenarnya pengaruh Islam sudah menembusi luas semenanjung tanah Arab, hasil daripada peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga Islam yang berniaga di negeri musuh, ataupun orang kafir datang berniaga di negeri Islam. Sebab itu dalam kaedah diplomatik Islam, diplomatik Islam lain dengan Barat. Negara Barat, bila tak ada hubungan diplomasi, tak ada hubungan dagang. Perniagaan tak ada. Adapun dalam Islam, dibenarkan kita mengadakan hubungan dagang dengan negara musuh, dengan individu tertentu untuk datang berniaga ke negeri kita. Dan orang kita boleh masuk ke negeri kita secara senak-senak. Tujuannya untuk menyampaikan dakwah. Sama ada kita masuk ke negeri dia, ataupun orang dia masuk ke negeri kita dengan keizinan, mu'amman, diberi keamanan dalam tempoh beberapa masa lama. Dia berniaga, dia tengok perangai orang Islam, akhlak orang Islam, tak menipu. Orang Islam ni baik dan banyak yang masuk Islam.
balik ke negeri dia, sampaikan Islam ke negeri dia. Ini tujuannya. Para sahabat yang utama seperti Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajah, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan lain-lain yang tetap berada di Madinah bersama Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sentiasa mengadakan syura mesyuarat. Pada masa yang sama mereka sentiasa mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa bagi mengambil langkah dan tindakan sewajarnya. Kota Madinah juga masih ada bala tentera simpanan yang boleh dikerahkan pada bila-bila masa sahaja bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Manakala kumpulan yang masih beriman di tengah-tengah kumpulan murtad itu diarahkan mengintip dan mengambil kesempatan yang sesuai bagi menyerang kumpulan penentangan itu untuk melumpuhkan kedudukan musuh. Dalam masa yang sama, ada orang-orang yang tak masih Islam lagi di kampung-kampung murtad ini menyembunyikan diri dan mengintip, jadi pengintip, jadi ejen untuk mengibat lumak pada tentera Islam. Kadang-kadang mereka melancarkan serangan gerila, serangan secara curi, daripada bukit dan sebagainya, untuk melumpuhkan mereka yang murtad. Dan di Madinah masih ada tentera-tentera simpanan. Kalau ada perlu bantuan, tentera simpanan masih ada di Madinah. Terdapat mereka yang berjaya dipujuk kembali kepada Islam setelah nyata segala penipuan dan pembohongan pada pemimpin golongan murtad itu. Ada juga yang menyerah kalah, masuk Islam semula. Masuk Islam semula, menyesal di atas murtadnya. Dan apa yang menarik, mereka yang masuk Islam semula ni berperang sehingga mati syahid. Nak tebuh dosa murtad dia. Berperang dengan lebih gagah berani. Nak tebuh dosa murtad itu. Ini berlaku. Pasukan tentera yang telah berjaya menewaskan musuh diarahkan untuk meneruskan perjalanan supaya bergabung dan bersatu dengan pasukan terdekat yang masih menghadapi musuh yang lebih besar. Tentera yang sudah menang pergi bantu yang belum menang lagi untuk tambah kekuatan, bantu rakan-rakan yang lain. Natijahnya, pemberontakan golongan murtad berjaya dihapuskan dalam masa yang singkat dan penuh kebijaksanaan. Akhirnya mereka yang bersalah berjaya dikumpulkan agar bertaubat sebanyak-banyaknya. Ini termasuklah kejayaan menghapuskan mereka yang benar-benar menjadi musuh paling berbahaya daripada semua kabilah dan daerah. Musuh-musuh yang bahaya dapat dihapuskan atau ditundukkan. Wallahu a'lam.